السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تمسك بسنتي عند فسد أمتي فله أجر 100 شهيد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ya, Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah kerana kasih sayang limpah kurnia yang Allah Ta'ala bagi. Hakikatnya Allah yang himpunkan kita, menyempurnakan perintah daripada perintah-perintah Allah. Syukur ni perintah. Sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan nasihat demi nasihat Luqmanul Hakim dalam surah Luqman, ayat yang ke-12 terlebih dulu Allah Ta'ala perintah, Anishkuru lillah, bersyukurlah pada Allah. Wa man yashkur, barang siapa yang bersyukur, fa innama yashkuru li nafsihi, maka sesungguhnya dia sedang bersyukur pada diri dia sendiri. Wa man kafar, barang siapa yang kufur, innallaha ghaniyyun hamid, Allah ghani, Allah bagi tahu dia maha kaya, dia hamid, dia yang terpuji. Walaupun satu dunia, kalau petang ni seluruh dunia 7 bilion manusia buat keputusan tak mau puji Allah, Allah tetap terpuji. Sikit pun khazanah Allah tak akan berkurang di sisi Allah. Kalau petang ni, saat dan ketika ni 7 bilion manusia seluruh dunia buat keputusan untuk bersyukur pada Allah, pun sikit khazanah Allah tak akan meningkat. Kerana Allah tak pernah terkesan dengan hamba dan makhluk dia. Kita yang memerlukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu tuan-tuan, kita dah nak habis dah seminggu Ramadan ni. Dan macam mana perasaan kita dalam Ramadan kali ini? Ramadan para sahabah mereka melalui dengan cinta. Ramadan kali ni, Ramadan zaman ni, Ramadan umat ni, ada 3 golongan kata ulama. Golongan pertama, dia dengar nama Ramadan, pada dia Ramadan ke, Syawal ke, Syaban ke, April ke, Mac ke, sama ya. Pada dia ni cuma bulan, tak ada apa pun. Kalau orang kata dah nak masuk Ramadan, so what dia kata. Ini golongan pertama. Golongan yang kedua, bila dengar Ramadan, dia tepuk dahi. Aduh, nak kena puasa dah. Tak boleh nak makan dah. Dia stres. Seolah-olah Ramadan ni satu beban untuk dia. Kalau boleh duk tengok duk tanda pangkah Ramadan punya apa nama tu, kalender tu, duk pangkah, duk kira bila raya. Lagu raya dah standby dah ni, nak pasang ni, tapi takut kena kecam dengan netizen. Simpan dulu.
Dia punya tak sabar, dia punya rasa beban dengan Ramadan. Ini golongan yang kedua. Dia ada golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga ni golongan yang menanti-nantikan kehadiran Ramadan, seperti satu orang bapa menanti-nantikan kelahiran anak pertama. Tuan-tuan kalau ingat lagi lah, anak sulung, anak yang ke-12 dah besar dah. Anak yang ke-12, anak yang ke-13, bini beranak dah. Anak nombor berapa? 12. Anak nombor 7 pun tak ingat dah nama apa. Anak nombor 4 pun lupa dah duduk mana. Ini tapi anak yang sulung dia lain. Ketika anak tu nak lahir, isteri tunjuk dia punya pregnancy test tu. Kita tengok pregnancy test tu, dia punya seronok, ya Allah, dia snap, masuk dekat Facebook, upload, nak bagi semua orang tengok. Dia upload, dia like sendiri. Dia sendiri upload, dia sendiri like, punya seronok. Lepas tu duk check, apa tak ramai orang like ni. Dia ingat orang seronok macam dia. Hak seronok dia lah anak dia dapat anak. Ini golongan yang ketiga. Dia menantikan Ramadan seperti mana menantikan anak pertama dengar Ramadan nak mai. Dia dah perbanyak dah dia punya tadarus. Tadarus ni bukan mula satu Ramadan. Tadarus ni dah pecut sebelum tu lagi. Dia target masuk dalam Ramadan aku akan double, aku akan triple, aku akan khatam tahun ni 3 kali, 4 kali. Dan aku akan istiqamah kan, bukan hanya dalam Ramadan, habis Ramadan akan terus khatam. Ramadan cuma batu loncatan, Ramadan universiti hati untuk tarbiyah jiwa. Sebab tu Allah Ta'ala rakam dalam Quran. Tuan-tuan, kita kena faham sahabat, Allah perintahkan mereka berpuasa pada bulan Ramadan bukan pada hari pertama Nabi dapat wahyu dekat Jabal Nur. Masa tu tak lagi. Ketika 13 tahun dakwah Nabi di kota Makkah, ayat-ayat Al-Quran yang turun berkenaan dengan risalah kenabian, berkenaan dengan akidah, berkenaan dengan perjuangan dakwah Nabi terdahulu. Ini ialah perjuangan 13 tahun di kota Makkah. Ayat-ayat Al-Quran yang turun berkenaan dengan akhirat, syurga, neraka, targhib, tarhib, untuk lunakkan hati manusia supaya beriman pada Allah. Bila hijrah ke Madinah, tahun pertama Allah tak bagi lagi Ramadan puasa 30 hari ni. Ketika tu orang-orang Ansar pula baru berjinak-jinak dengan Islam. Tetapi orang Ansar ni cepat. Orang-orang Muhajirin pergi dakwah di sana, sampai di sana, sampai saya di Madinah buat dakwah sungguh-sungguh. Orang Ansar dapat hakikat iman cukup pantas. Sayyidina Abdul Rahman bin Auf sampai saja di kota Madinah, Nabi saudarakan dia dengan satu orang sahabat yang bernama Sayyidina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Sayyidina Sa'id. Ketika tu Sayyidina Sa'id ni satu orang yang sangat kaya, orang Ansar yang cukup kaya. Nabi pairingkan dia, Nabi satukan, Nabi pasangkan dia dengan Abdul Rahman bin Auf, kerana ni pun orang kaya juga di Mekah. Tapi bila hijrah tinggal selai sepinggang. Sa'ad bin Rabi', sahabat tadi, dia kata, wahai Abdul Rahman, ini harta aku. Dia bentangkan harta dia pada Abdul Rahman. Kalau kamu nak, separuh aku bagi kat kamu. Orang Ansar punya iman. Kalau kamu nak, wahai Abdul Rahman, separuh aku bagi kat kamu. Abdul Rahman kata, tak. Aku tak perlukan harta. Wahai Abdul Rahman, ni isteri-isteri aku. Mana yang kamu nak akan diceraikan, aku bagi pada kamu. Tuan-tuan, bak harta boleh sembang lagi kan. Nak kata dahsyatnya orang Ansar ni, bini pun dia buat macam tu. Dan isteri-isteri mereka pula ditarghib juga dengan akhirat, dengan dakwah, dengan keimanan. Kata Abdul Rahman, dah, aku tak perlukan tu. Aku cuma perlukan kamu tunjukkan aku mana pasar. Ditunjuk pada Abdul Rahman pasar. Abdul Rahman masuk pasar, Abdul Rahman mulakan perniagaan. Beberapa bulan berlalu,
Nabi nampak Abdul Rahman bin Auf ada bedak kuning. Ketika tu kalau ada bedak kuning, kebiasaan masyarakat Arab, Quraisy, Madinah ketika tu, ada pakai bedak kuning makna dia baru menikah. Kita kat Malaysia kalau pakai bedak kuning makna dia Myanmar nak pergi kilang. Ni kat Malaysia, ni pakai bedak kuning ni orang Myanmar ni pergi kilang ni kerja ni. Nabi SAW tengok Abdul Rahman bin Auf. Nabi kata, tazawwaj, kamu menikah. Wahai Abdul Rahman. Abdul Rahman kata, ya Rasulullah, aku menikah. Dengan mahar apa? Sebab baru sangat mereka berhijrah. Baru sangat dia mula berniaga. Abdul Rahman dah menikah. Nabi kata, kamu menikah dengan mahar apa? Dia kata, ya Rasulullah, mahar emas. Emas. Baru je menikah, baru je niaga kaya. Suatu orang sahabat kata, Abdul Rahman bin Auf kalau pegang batu, batu tukar jadi emas. Nak beritahu punya cerdik dia ni berniaga. Abdul Rahman bin Auf, orang Muhajirin. Hak yang dahsyat saya nak beritahu kat tuan-tuan tu, Sayyidina Sa'ad bin Rabi', dia ni orang Ansar, baru masuk Islam setahun. Ahli Badar. Ketika peperangan Uhud berlangsung, Sayyidina Sa'ad bin Rabi' dalam peperangan Uhud. Selesai peperangan Uhud, Nabi tanya para sahabat, aina Sa'ad ibn Rabi'? Sa'ad bin Rabi' mana Sa'ad bin Rabi'? Mereka kata, ya Rasulullah, kami tak tahu kat mana. Nabi nampak Sayyidina Zaid radhiyallahu anhu, wahai Zaid, pergi cari Sa'ad. Sayyidina Zaid radhiyallahu anhu berpusing-pusing di tempat syuhada Islam. 70 orang yang lebih kurang yang syahid. Tak ditemukan jasadnya Sa'ad bin Rabi' kat situ. Maka dia pusing pula tempat orang-orang kafir yang telah dibunuh dalam perang Uhud. Dan didapati Sa'ad bin Rabi' ada dekat sana dan masih hidup lagi. Sayyidina Zaid pergi di sisi kepala Sayyidina Sa'ad bin Rabi'. Lantas dia kata, wahai Sa'ad, kaifa ajiduka ya akhi? Macam mana keadaan kamu? Sa'ad bin Rabi' kata apa? Ajidu rihal jannah. Keadaan aku, demi Allah, sekarang ni aku dapat hidu wangian syurga. Wahai Zaid, sampaikan salam aku kepada Nabi SAW. Semoga Allah meninggikan darjat baginda ke atas lebih daripada para Nabi SAW. Dan wahai Zaid, sampaikan kepada semua kabilah aku, bagi tahu kepada mereka, seandainya aku mendapati Nabi SAW tercalar badan baginda tatkala mereka masih hidup, akan ku dakwa calar itu di depan Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka kerana tak jaga Nabi sungguh-sungguh. Tuan-tuan, macam ni iman Sayyidina Sa'ad bin Rabi', baru masuk Islam. Kita pelama dah kita Islam. Macam mana hati kita? Tahun kedua hijrah, bulan Sya'ban, ketika tu turun ayat Al-Quran yang kita duk baca setiap kali Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, kutiba alaikumus shiyam, telah difardukan ke atas kalian puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana yang telah difardukan ke atas orang terdahulu sebelum pada kalian. Apa makna Ramadan? Satu je makna dia, satu je maksud dia, satu je tujuan dia. Allah beritahu yang Allah nak hasil Ramadan daripada kita semua. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian bertakwa. Allah nak sifat tu daripada kita. Kalau Ramadan tahun ni habis, sifat ni saya belum dapat lagi, makna dia masalah Ramadan saya tahun ni. Makna dia ada masalah dengan Ramadan kita dan hubungan kita dengan Allah. Sahabat melalui Ramadan dengan kenikmatan, kemanisan. Kenapa? Sebab mereka melalui hidup yang cukup susah dan sukar ketika berjuang dengan Nabi SAW. Tuan-tuan, ada masa yang sangat singkat. Saya cuma nak baca satu kisah pada tuan-tuan daripada sebuah kitab. Ini kitab saya susun sendiri, kitab Ibadur Rahman. Ibadur Rahman disebut Allah Ta'ala firman dalam surah Al-Furqan ayat 63.
wa ibadur rahman, dan hamba-hamba ar-Rahman. Siapa dia? Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, mereka ialah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi Allah dengan hati yang rendah, jiwa yang rendah. Bukan setakat tu. Alladzina khatabahumul jahilun, yang apabila disapa oleh orang-orang yang jahil, mereka tak balas kejahilan dengan kejahilan, kekasaran dengan kekasaran. Mereka kata qalu salama, mereka kata sejahtera, sejahtera. Alladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama, mereka habiskan malam-malam mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dengan qiyam dan tangisan. Tuan-tuan, saya namakan kitab ni Ibadur Rahman pertama sekali sebab sebahagian daripada para sahabat mereka dulu begitu membenci dan memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila iman masuk dalam hati mereka, mereka telah menjadi perisai daripada perisai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nyawa mereka untuk agama, bukan agama mati. Abu Bakar Siddiq kata ayan husuddin wa ana hayy, agama menjadi lemah sedangkan aku masih hidup, tak mungkin. Agama menjadi lemah sedangkan aku masih hidup, tak mungkin. Tuan-tuan, kerana apa? Kerana mereka memiliki hakikat cinta. Saya nak kongsi dekat tuan-tuan, bab pertama dalam kitab ni berkenaan dengan keluarga Sayyidatuna Hindun radhiyallahu taala anha. Dalam keturunan, dalam keluarga, saya susun bab keluarga demi keluarga. Kalau tuan-tuan baca dalam Hayatus Sahabah, Sawarun min Hayatus Sahabah, Al-Isabah, kitab-kitab daripada kisah para sahabat, tuan-tuan akan dapati banyak kisah berkenaan dengan individu. Sahabat Anas bin Malik. Lepas tu kalau nak cari kisah tentang ibu dia Rumaisah binti Milhan, kena buka kitab lain. Kalau nak cari bapa tiri dia Abu Talha, kena cari kitab lain. Kalau nak buka tentang makcik dia Sayyidatuna Ummu Haram, kena cari kitab lain. Jadi saya nak senangkan, saya cedok semua daripada kitab-kitab ni, maka saya himpunkan dah satu keluarga, satu bab. Jadi kita dapat belajar untuk kenal keluarga. Tuan-tuan, Sayyidatuna Hindun radhiyallahu taala anha, keluarga dia ialah awal keluarga yang kuat menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terutamanya Sayyidatuna Hindun sendiri. Mana ada orang perempuan yang segedebe Sayyidatuna Hindun. Tuan-tuan, masa peperangan Uhud, apa Sayyidatuna Hindun buat? Dia belah dada Sayyidina Hamzah radhiyallahu taala anha. Dia koyak dada tu, dia buat keluar jantung, dia gigit jantung Sayyidatuna Hamzah. Sebahagian orang jantung ayam pun geli. Jantung manusia, tuan-tuan bayangkan betapa dendamnya Nabi dengan, betapa dendamnya Sayyidatuna Hindun dengan Nabi. Dia telah koyak dada pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sayang sangat dekat Sayyidina Hamzah. Sebab tu kalau tuan-tuan buka dalam kitab sirah, diceritakan para syuhada Uhud 70 orang yang disalatkan jenazah sebanyak 70 kali lah Sayyidina Hamzah. Tuan-tuan, kalau kita pergi Mekah, Madinah, ingat lagi tak? Selesai pada solat fardu, Bilal akan buat satu pengumuman, as-salatu 'alal amwati wat-tifli yarhamkumullah. Kita haduk berlari nak pergi keluar, dengar imam angkat takbir Allahu akbar, terus pusing, berdiri tang tu juga dengan selipar-selipar Allahu akbar. Solat jenazah kita dengar betul-betul. Bilal kata apa, baru kita tahu nak baca apa dalam solat tu. Bila Bilal baca as-salatu 'alal amwat, makna dia ada banyak jenazah yang akan disolatkan. Tapi berapa kali solat? Sekali je solat jenazah. Tak buat 5 kali, 6 kali, seorang satu. Tak. Tapi di dalam peristiwa Uhud, Nabi SAW solatkan jenazah sahabat 70 orang satu-satu. Nabi mulakan solat jenazah para sahabat dengan jenazahnya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Sayyidina Hamzah letak di depan, maka disolatkan oleh Nabi dan para sahabat.
Bila Sayyidina Hamzah selesai dah salat jenazah dia, maka dibawa pula jenazah sahabat yang lain, Abdullah bin Jahsh letak situ. Lah ada dua sahabat, Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abdullah. Allahu Akbar. Selesai salat dua orang ni, maka diangkat Abdullah bin Jahsh, diletak dalam liang. Lepas tu dia ambil pula jasad sahabat yang lain, Mus'ab bin Umair letak pula. Allahu Akbar. Selesai salat jenazah Mus'ab bin Umair dan Sayyidina Hamzah, diangkat jasad Sayyidina Mus'ab bin Umair, diletak dalam liang. Dibawa pula sahabat yang lain, Sa'ad bin Rabi' dan seterusnya. Sayyidina Hamzah masih kat situ. Berapa kali Nabi salat Sayyidina Hamzah? 70 kali. Sebab apa? Nabi sayang sangat dekat Sayyidina Hamzah. Para sahabat lain seorang sekali. Nabi tak buat ramai-ramai, serentak. Ini satu kemuliaan khusus yang Nabi bagi kepada syuhada Uhud. Tuan-tuan bayangkan, Hindun radhiyallahu ta'ala anha mula-mula benci sangat dekat Islam. Dia pernah bersumpah depan Kaabah, Hindun takkan masuk Islam walaupun seluruh bangsa Quraisy masuk Islam. Fathul Makkah tahun ke-8 Hijrah pada bulan Ramadan tanggal 21 hari bulan. 10,000 Nabi dan para sahabat, Nabi dan 10,000 para sahabat masuk kota Mekah 4 penjuru. Ketika tu orang Quraisy ketakutan, mereka duduk dalam rumah-rumah mereka, mereka tutup pintu-pintu rumah mereka. Termasuklah Sayyidatuna Hindun. Hindun kata, habislah kita hari ini, matilah kita hari ini. Orang Islam pasti akan meraihkan kejayaan mereka ni. Orang Islam akan minum arak. Orang Islam akan bakar rumah-rumah. Orang Islam akan buat macam ni, macam ni, macam ni. Dia punya risau Sayyidina Hindun. Tapi bila tentera Islam masuk, sunyi sepi. Yang kedengaran cumalah laungan takbir. Hak kita duk takbir setiap kali raya. Laungan takbir bergema satu Makkah. Lepas tu senyap. Para sahabat duduk depan Kaabah menangis. Menangis dengan begitu teruk. Sayyidina Bilal panjat Kaabah. Sayyidina Bilal azan atas Kaabah. Para sahabat yang duk dengar semua pakat menangis habis. Di kalangan para sahabat ada yang angkat tangan doa, ya Allah, hidayah untuk Hindun ya Allah. Hidayah untuk Hindun ya Allah. Hidayah untuk Hindun ya Allah. Terkejut Hindun. Dia ingat yang Islam, orang Islam akan masuk buat rosak habis. Tetapi orang Islam masuk dengan keinginan hidayah. Sayyidatuna Hindun terus masuk Islam ketika tu. Tuan-tuan, sebab tu Nabi ajak, Allah ajak kita. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'at. Takkan pernah sama kebaikan dengan kejahatan. Idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan yang orang buat pada kamu dengan cara yang paling baik. Kamu akan melihat orang yang memusuhi, membenci kamu akan jadi orang yang paling rapat dan mencintai kamu. Siapa yang beritahu ni? Allah yang ciptakan kita semua. Bila Sayyidatuna Hindun masuk Islam, tuan-tuan bayangkan ada sahabiah yang datang. Begitu, wahai Hindun, bukan dulu kau kata kau takkan masuk Islam ke? Hindun kata, memang aku tak masuk Islam, tetapi Islam dah masuk dalam aku. Adik-beradik dia, ketika mana Hindun musuh dengan Islam, Utbah bapak dia memusuhi Islam, Syaibah pakcik dia memusuhi Islam, Al-Walid abang dia memusuhi Islam. Keluarga mereka cuma seorang yang masuk Islam. Ketika awal dakwah Nabi, sebelum markas dakwah Nabi berada di rumah Arqam ibni Abi Arqam. Tuan-tuan, Hindun bukan orang lain dengan Nabi. Sayyidatuna Hindun ada kaitan darah dengan Nabi. Dia daripada kabilah Abdul Syams, daripada kabilah Abdul Manaf, yakni maaf, suami dia Abu Sufyan. Daripada kabilah Abdul Manaf, bapa dia Utbah daripada kabilah Abdul Manaf. Abdul Manaf dengan Nabi apa kaitan? Abdul Manaf tok nyang Nabi. Ingat lagi tak? Kita mengaji nama silsilah keluarga Nabi Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim bin Abdul Manaf. Cukup sampai 5. Abdul Manaf ada 4 orang anak. Anak pertama, anak kedua Abdul Manaf kembar siam. Tuan-tuan dengar betul-betul. Kalau tak boleh ingat tak apa, penting faham apa yang berlaku. Ini keluarga kekasih kita Nabi SAW. Abdul Manaf ada 4 orang anak. Anak pertama, anak kedua kembar siam. Anak pertama nama Hashim, anak kedua nama Abdul Syams. Bukan kepala jumpa kepala, badan jumpa badan, tapi kembar siam yang tak kritikal. Jari Hashim melekat kat dahi Abdul Syam. Jadi ketika tu juga mereka buat pembedahan.
Dia pekat di antara celah jari dengan dahi. Berlumuran darah pada dahi Abdul Syams, berlumuran darah pada jari Hashim. Ketika tu orang Quraisy kata apa? Kepercayaan orang Quraisy ketika tu, ini petanda tak baik. Akan berlaku permusuhan yang cukup teruk antara dua keturunan ini nanti. Dan Allah Ta'ala zahirkan apa yang mereka cakap. Betul-betul. Walaupun Hashim dan Abdul Syams ni kembar siam, tetapi keturunan dia bergaduh teruk. Siapa keturunan Hashim? Hashim ada anak Abdul Muttalib, Abdul Muttalib ada anak Abdullah, Abdullah ada anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdul Syams ada anak Umay, Umay ada anak Harb, Harb ada anak Abu Sufyan. Abu Sufyan siapa tak kenal? Perang Badar sebab apa? Sebab Abu Sufyan. Abu Sufyan rampas semua harta orang-orang Mekah, orang Islam yang berhijrah ke Madinah. Semua rumah yang ditinggalkan, harta yang ditinggalkan, Abu Sufyan kutip semua, bawa pergi ke Syam, jual di Syam. Harta tu dibawa balik. Dalam perjalanan balik itulah orang Islam 313 orang pergi untuk tahan. Akan tetapi tak bertembung dengan kabilah Abu Sufyan. Abu Sufyan dapat guna jalan lain, tetapi yang bertembung dengan tentera Islam ialah 1000 tentera kafir Quraisy. Perang Badar berlaku sebab Abu Sufyan. Perang Uhud yang menjadi ketua Quraisy Abu Sufyan. Perang Khandaq yang menjadi ketua tentera Ahzab Abu Sufyan. Abu Sufyan masuk Islam pada tahun ke-8 Hijrah ketika Fathul Mekah. Kenapalah orang yang macam ni ada hubungan darah dengan Nabi, lambat sangat masuk Islam? Nak beritahu bahawa hidayah ni milik Allah, tak ada kaitan dengan keturunan. Tuan-tuan, saya nak bawa kepada satu siri pengorbanan hati daripada keluarga Abdul Syams ni. Hindun ada adik tadi nama dia Abu Huzaifah. Abu Huzaifah ni tuan-tuan, dia yang paling awal masuk Islam di kalangan semua adik-beradik ni. Dia begitu menginginkan Utbah bin Rabi'ah, bapa dia masuk Islam, tetapi sampai sudah bapa dia menentang Islam. Tetapi bapa dia cukup sayang kan, saya nak baca tak dan. Tuan-tuan ada buku kat luar, kalau tuan-tuan ada nak, tuan-tuan boleh tengok, kawan saya ada kat luar. Abu Huzaifah sentiasa berusaha bawa ayah dia pada Islam, tapi setiap kali dia dakwah ayah dia pada Islam dengan dalil Al-Quran, ayah dia tolak. Dikala kabilah-kabilah besar di kota Mekah tangkap ahli keluarga mereka yang Islam dan siksa, Utbah tak buat macam tu. Abu Jahal tangkap adik-beradik dia yang masuk Islam, rantai mereka, kurung dalam gudang. Khalid Al-Walid buat pada adik-beradik dia. Bani Adi, Sayyidina Umar buat pada kaum kerabat dia. Tapi Utbah tak buat. Sehingga Abu Jahal mai jumpa dengan Utbah. Abu Jahal kata, wahai Utbah, anak engkau tu masuk Islam, serahkan dia pada kami, biar kami uruskan sehingga dia keluar pada agama Islam, masuk balik agama kita. Utbah tengok Abu Jahal. Tuan-tuan, Abu Jahal ni nama dia Umar. Orang Mekah panggil dia Abul Hakam, bapa kebijaksanaan. Tetapi kerana dia menentang lawan Nabi, orang panggil dia Abu Jahal, bapa kebodohan. Utbah tengok Abu Jahal. Utbah kata, wahai Abu Jahal, dengar betul-betul. Kalau kau sentuh anak aku, kau tengok apa yang aku buat pada kau. Padahal Utbah pun menentang Nabi. Tapi Utbah sayang ke anak dia. Utbah tak tergama nak seksa Abu Hudzaifah. Dan Abu Hudzaifah pun terlampau sayang ke anak dia. Abu Hudzaifah ada seorang hamba nama dia Salim. Salim ni pun ada kisah dia dalam ni. Dia dimerdekakan. Dan dia diambil oleh Abu Hudzaifah jadi anak angkat. Sehingga dia bentang di depan Kaabah. Dia kata, wahai penduduk Quraisy, dengar, ini Salim bin Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah. Masa tu belum turun ayat Al-Quran yang melarang anak angkat berbin dengan bapa angkat. Sebab tu walaupun Zaid bin Harithah Nabi angkat dia jadi anak angkat Nabi, orang tak panggil dia Zaid bin Harithah masa tu, orang panggil dia Zaid bin Muhammad. Turun ayat Al-Quran melarang bapa angkat, letak nama bapa bin dengan bapa angkat. Maka ketika tu balik Zaid bin Harithah. Salim macam mana?
Salim tak dikenali mana bapa dia. Maka Salim dikenali dengan nama Salim Maula Abu Huzaifah. Salim ni cerdik. Salim ni kalau dia dengar ayat Quran daripada Nabi, hafal terus. 5 qira' Nabi, salah seorang dia Salim. Salim dengar ayat Quran, hafal terus. Abu Huzaifah cukup sayang kat Salim. Abu Jahal kata, wahai Utbah, kalau kau tak mau bagi Abu Huzaifah kat kami, ni Salim ni. Salim ni bukan anak engkau, bagi kami. Utbah kata, wahai Abu Jahal, siapa saja yang anak kami angkat dia sebagai anak, maka dia cucu kami, jangan sentuh dia. Tuan-tuan bayang macam ni Utbah sayang dekat Abu Huzaifah. Tapi hidayatkan Allah punya. Bila peperangan Badar berlaku, tuan-tuan, 313 tentera Islam berdepan dengan 1000 tentera Quraisy. Perang ni dahsyat, kan? Perang ni tak ramai. Kalau tambah semua, 1000 tambah 313, baru 1313 orang terlibat dalam perang tu. Perang Uhud, 700 orang lawan dengan 3000 orang. Perang Khandaq, 3000 orang lawan dengan 10,000 orang. Perang Yarmuk, 24,000 orang lawan 300,000 orang. Perang Qadisiyah yang syahid di kalangan Islam saja 8,500 orang. Nak banding dengan perang Badar, kita sebahagian mungkin kata, sikit sangat terlibat perang Badar. Tetap di dalam seluruh sejarah peperangan Islam, perang yang paling besar ialah perang Badar. Sebab apa? Ada beberapa sebab. Saya cuma nak sentuh satu sebab yang paling penting sekali. Sebab yang mereka akan lawan nanti ialah orang yang membesarkan mereka pada kecil. Mereka akan berdepan dengan bapa mereka sendiri. Mereka akan berdepan dengan abang mereka sendiri. Mereka akan berperang dengan adik-beradik mereka sendiri. Tuan-tuan bayangkan kalau kita macam mana. Ketika peperangan Badar nak mula, 3 orang Quraisy keluar. Adat perang dulu ada duel. Dia tak terus perang serbu dak, dia ada duel. Di tentera Quraisy keluar 3 orang. Hak keluar siapa dia? Hak ni yang Abu Huzaifah sedih. Hak keluar mula-mula sekali bapa dia Utbah. Lepas tu hak keluar siapa dia? Pakcik dia Syaibah. Lepas tu hak keluar siapa dia? Al-Walid bin Utbah, abang dia. Dia kata, wahai bapa aku, pakcik aku, abang aku, kenapalah yang keluar kalian ni? Kenapa tak bagi Abu Jahal? Kenapa tak bagi Umayyah tu? Kenapa tu tak bagi Uqbah bin Abi Mu'aiz tu? Hak lawan Nabi teruk sangat. Wahai ayah, kenapalah kalian keluar ni? Hak keluar daripada tentera Islam 3 orang Ansar. Bila keluar 3 orang Ansar, Utbah kata, ni kalian 3 orang ni siapa dia? Kami tak kenal. Kalian orang Madinah, kami hormat kalian. Dah. Kami tak mau lawan kalian. Buat main 3 orang kami. Maka keluarlah 3 orang. Siapa dia? Yang pertama, Sayyidina Hamzah, pak penakan Nabi. Yang kedua, Sayyidina Ali, sepupu Nabi. Yang ketiga, Sayyidina Ubaidah, pak penakan pupu Nabi. Tuan-tuan, sekarang macam mana? 3 orang ahli keluarga yang dicintai oleh dia akan berlawan dengan 3 orang yang dicintai oleh Nabi SAW. Kalau kita nak sokoh mana, tuan-tuan? Nabi kata, la tu'min ahadukum hatta akun ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi minan nasi ajma'in. Tak beriman satu orang sekiranya aku tidak lebih dicintai dia daripada bapa dia, anak-anak dia dan seluruh manusia. Tuan-tuan, penat. Saya cuba nak bayangkan kalau saya duduk dalam kedudukan Abu Huzaifah, bapa kita sendiri, hak Islam ni, hak kita tengok didik kita dengan Quran, hak kita tengok istiqamah dengan salat, hak kita tengok istiqamah dengan amal, meninggal dunia pun kita tak boleh, ya Allah, menangis. Tuan-tuan bayangkan Abu Huzaifah, 3 orang ahli keluarga dia berdepan dengan 3 orang ahli keluarga Nabi. Tak kala pedang para sahabat, para ahli keluarga Nabi menetap badan bapa dia, badan abang dia, badan pakcik dia. Orang Islam melaungkan dengan kuat, ahadun ahad. Tapi Abu Huzaifah cuma pelan dia kata ahadun ahad. Dia tak mampu nak tahan. Bapa, pakcik, abang semua mati kafir. Salim peluk Abu Huzaifah, tenang, sabarkan Abu Huzaifah supaya Abu Huzaifah redha. Tuan-tuan, Nabi kata, wahai para tentera Islam, kalau kalian bertemu dengan Al-Abbas bin Abdul Muttalib, masa tu dalam tentera kufar,
Jangan kalian bunuh dia, tangkap dia, jadikan dia tawanan. Abu Hudzaifah kata, demi Allah, kalau aku jumpa Abbas aku bunuh. Dan 3 orang ahli keluarga dia mati di tangan 3 ahli keluarga Nabi. Terfikir, terlalu. Abu Hudzaifah cerita sendiri benda ni dalam perang Badar. Hanya terlintas saja dekat dada aku untuk aku melanggar perintah Nabi. Cepat-cepat dia sedang istighfar. Kata, wahai Abu Hudzaifah, apa yang kau buat ni? Astaghfirullah, astaghfirullah. Orang yang beriman takkan, bukan kata lintas saja untuk langgar perintah Allah pun takkan mampu. Apatah lagi nak langgar sungguh-sungguh perintah Allah. Tuan-tuan bayangkan, dia telan perasaan dia. Dia rasa bersalah sepanjang hayat dia. Dan dia mula keluar berjuang di jalan Allah. Sehingga akhirnya disyahid di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq dalam perang Yamamah. Dalam perang Yamamah. Tuan-tuan, kenapa? Dia rasa bersalah sangat lalu. Terlintas saja. Akhirnya Allah Ta'ala syahidkan dalam perang Yamamah. Ketika itu bukan dia seorang dia syahid. Ketika pedang panah menembusi badan dia, gugur dia syahid. Sayyidina Salim radhiyallahu ta'ala anhu pun datang pada dia. Akhirnya Sayyidina Salim pun syahid. Tuan-tuan, mereka telah mengorbankan perasaan mereka untuk agama ni sampai pada kita. Kadang-kadang kalau kita tengok anak-anak muda kita sanggup tinggal salat, sanggup main-main dengan puasa, sanggup tak tutup aurat. Sedangkan mereka orang Islam dulu menekan perasaan. Harga salat kita ialah perasaan mereka yang telah dilunas, diganyang-ganyang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Mereka lah orang yang mencintai Allah dengan cinta yang sebenar. Hari ini kita nak bentuk cinta yang sama dan merasakan kemanisan yang sama dalam ibadat kita. Tak ada cara lain. Kita kena kenal mereka. Kita kena ikut jalan mereka. Nabi kata, ashabi kal nujum bi ayyihim ihtadaitum. Sahabatku macam bintang di langit. Kalian ikut seorang, kalian takkan sesat sampai bila-bila. Semoga sedikit daripada perkongsian hayatus sahabah, kisah berkenaan dengan keluarga Sayyidatuna Hindun, khususnya Sayyidina Abu Hudzaifah bin Utsbah radhiyallahu taala anhu, menghadirkan sikit cetusan kecintaan kerinduan kita dalam menghargai setiap amal ibadat kita. Dan kita kena risau tuan-tuan, kita dah Ramadan tiap-tiap tahun, tapi ramai lagi orang Cina, India kat Malaysia ni yang tak puasa-puasa sampai hari ni. Kita, ustaz tu orang kafir, memanglah dia kafir. Sebab kita tak buat dakwah lah dia kafir. Kalau kita buat dakwah dia tak kafir. Ini sebab saya yang kurang buat dakwah, kurang korban, kurang kat tangan, kurang menangis. Sampai hari ni mereka belum kenal agama. Kalau kita mati balik jumpa Nabi, apa kita nak jawab kat Nabi nanti? Ramadan bukan hanya untuk kita, Ramadan untuk umat ni. Siapa umat ni yang hidup sezaman dengan kita? Mereka semua tanggungjawab kita. Mereka semua di bawah kerungsingan kerisauan Nabi SAW. Nabi dah tak ada dah tuan-tuan. Kalaulah orang berzina dalam masjid sekalipun hari ni, Allah takkan utuskan Nabi lagi dah yang kena sibuk fikir pasal umat ni kita. Semoga Allah Ta'ala beri kerisauan yang sama pada kita. Ramadan bukan hanya bulan ibadat, tapi inilah bulan dakwah, bulan tangisan, bulan memahami dan menghayati Quran. Semoga yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang tak baik pun daripada Allah, kelemahan saya, dosa saya minta ampun daripada Allah. Saya minta maaf kepada tuan-tuan sekalian. Kita doa sikit. Moga amin dan tuan-tuan pada petang ni Allah Ta'ala terima doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى. Ya Allah, berkatilah kami dalam Ramadan ini, ya Allah. Kehadirkanlah keampunan Kau segala istiqamah amalan kami. Kami serahkan kepada Engkau, wahai Allah. Kami malu tak kalau Ramadan masuk, kalaulah belum lagi diampunkan dosa-dosa kami. Ya Allah, ampun dosa mak ayah kami, anak isteri kami, guru-guru kami, sahabat kami. Ampun dosa umat ini, ya Allah. Yang sibuk berzina dalam Ramadan, yang masih lagi mencuri dalam Ramadan, yang masih lagi buat benda maksiat dalam Ramadan. Ya Allah, kelemahan dan salah kami yang kurang buat dakwah dan kurang menangis untuk mereka. Ya Allah, hidayah untuk seluruh manusia, seluruh dunia yang tak kalau Ramadan masuk sampai hari ini mereka belum dapat nikmat Ramadan seperti mana kami. Ya Allah, kami tak pandai nak doa. Apa yang Nabi SAW minta dalam doa Nabi itu kami minta dalam doa kami. Ya Allah, hidayah untuk umat seluruh dunia, seluruh alam. Ya Allah, ya Allah, Kau satukan hati alim ulama kami, hati pemimpin kami. Ya Allah, Kau jauhkanlah daripada kami wabak penyakit. Kau angkatlah daripada kami wabak penyakit.
permusuhan, persengketaan, pergaduhan masuk dalam hati-hati kami cinta semata-mata untuk mewujudkan sunnah Nabi SAW dalam kehidupan kami semua. Ya Allah, Kau terima doa kami. Rabbana amanna bima anzalat taba'ana ar-rasul faktubna ma'asyahidin. اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا وارحمنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم.